A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih memberi kesempatan, kerana masih memberi peluang kepada kita untuk bersama-sama lagi pada hari ini bersama Ustaz dalam PDPR Pendidikan Islam tahun 6 dalam bidan adab. Baiklah murid-murid, sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama menadah-tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipermudahkan segala urusan pembelajaran kita pada hari ini. Jom murid-murid sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah ke atas kami hikmahmu dan limpahkanlah ke atas kami khazanahmu. Ya Allah, yang maha pemurah lagi maha penyayang. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan keberkatan doa yang baru kita baca sebentar tadi menjadi asbab Allah memberkati pembelajaran kita pada hari ini. Jom murid-murid, kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini. Di sini Ustaz ada sediakan satu slide. Ya, ada gambar di dalam slide tersebut. Ada gambar ayam, ada gambar kucing, ada gambar burung, ada gambar arnab. Cuba murid-murid kaitkan dengan tajuk pembelajaran kita pada hari ini, iaitu dalam bidan adab. Baiklah murid-murid, tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah sayangi haiwan. Ustaz yakin ramai di kalangan murid-murid yang membela haiwan di rumah masing-masing. Ada yang bela kucing, ada yang bela ayam, ada yang bela burung, arnab dan sebagainya. Jadi, apabila kita membela binatang ini, maka kita hendaklah menjaganya, hendaklah menyayanginya dengan baik. Baiklah murid-murid, seterusnya kita melihat objektif pembelajaran kita pada hari ini. Objektif pembelajaran yang pertama ialah menyenaraikan adab terhadap haiwan. Itu yang pertama. Yang kedua, menyebut kebaikan mengamalkan adab terhadap haiwan. Yang ketiga, menyenaraikan perbuatan yang dilarang terhadap haiwan. Jadi, ketiga-tiga objektif pembelajaran ini Ustaz harap kamu semua dapat pada akhir pembelajaran nanti. Baiklah murid-murid, kita masuk kepada objektif pembelajaran kita yang pertama, iaitu adab terhadap haiwan. Okey, yang pertama, adab yang pertama ialah memberikan perlindungan dan tempat tinggal yang sesuai. Itu yang pertama murid-murid. Ingat, kalau kita membela haiwan atau binatang, yang pertama adabnya ialah memberikan perlindungan dan tempat tinggal yang sesuai. Adab yang kedua ialah belas kasihan terhadap haiwan. Jadi kita kena menjaga dia dengan kena memberi belayan kepada binatang yang kita pelihara tadi. Yang ketiga, memberikan makanan dan minuman yang berkhasiat. Ingat murid-murid, kita mestilah memberi makanan yang berkhasiat, yang bagus kepada binatang-binatang yang kita pelihara. Yang keempat, penjagaan dan rawatan yang baik. Kalau kita memelihara binatang, membela binatang, kita kena jaga dia dan beri rawatan yang baik.
Kalau binatang kita sakit, kita bawa binatang kita berjumpa dengan doktor haiwan untuk mendapatkan rawatan. Jangan kita biarkan binatang kita berada dalam keadaan kesakitan. Okey, seterusnya yang kelima, adab yang kelima. Hindari perlakuan zalim. Ingat murid-murid, jangan berlaku zalim terhadap haiwan, apatah lagi haiwan yang kita bela. Jadi kita kena jaga dia baik-baik. Yang keenam, menjaga habitat haiwan untuk mengelakkan kepupusan. Jadi kita kena menjaga tempat tinggal haiwan tersebut supaya tempat dia tadi terjaga dan haiwan-haiwan dapat hidup dengan tenang. Kalau tidak, haiwan itu akan pupus, akan hilang daripada atas dunia ini. Yang ketujuh, tidak membunuh haiwan tanpa sebab. Ingat murid-murid, kita tidak boleh membunuh haiwan tanpa sebab. Kita dibolehkan, ingat murid-murid, kita dibolehkan membunuh haiwan sekiranya haiwan itu boleh memudaratkan kita ataupun boleh membahayakan kita. Contoh yang paling mudah ialah sebagai kita tengok ular. Ular ialah binatang yang berbahaya. Contoh ular, tedung sela dan sebagainya. Tapi ada juga orang yang membela ular, adik-adik. Tapi ular yang tidak berbahaya boleh, tak ada masalah. Itu sebagai contoh sahaja. Jadi Ustaz harap ketujuh-tujuh adab ini dapat murid-murid amalkan sekiranya kita memelihara ataupun membela binatang-binatang di rumah kita ataupun kita jumpa di tempat-tempat yang tidak sepatutnya. Okey, seterusnya murid-murid, kebaikan mengamalkan adab terhadap haiwan. Ini adalah objektif pembelajaran kita yang kedua, iaitu kebaikan mengamalkan adab terhadap haiwan. Di sini dia pecah kepada tiga. Satu, kepada haiwan. Yang kedua, manusia. Yang ketiga, alam. Jadi kalau kita mengamalkan adab terhadap haiwan ini, khususnya yang pertama, kita tengok kepada haiwan, apa yang akan kita dapat? Yang pertama, haiwan tadi terhindar daripada sebaran ancaman. Jadi haiwan tadi terlindung. Yang kedua, menjadi sihat dan dapat membiak dengan baik. Okey, menjadi sihat dan dapat membiak dengan baik. Itu kebaikan kepada haiwan. Manakala kebaikan kepada manusia ialah dapat sumber makanan yang mencukupi. Sekiranya kita mengamalkan adab terhadap haiwan tadi, kita akan mendapat sumber makanan yang mencukupi. Yang kedua, dapat menjanakan ekonomi. Dengan kita bela haiwan, contoh kita bela ayam, kambing, lembu dan sebagainya. Kalau kita rawat dia dengan baik, kita jaga dia dengan baik, dia boleh menjanakan ekonomi kepada kita. Seterusnya yang ketiga murid-murid, iaitu kepada alam semesta ini, yang mana habitat terpelihara. Jadi kawasan yang tempat tinggal haiwan tadi terjaga. Contoh hutan tadi kekal, tak dimusnahkan, tak diceroboh. Seterusnya yang ketiga, melestarikan ekosistem alam. Jadi kekal, alam ini tidak diceroboh, tidak rusak, tidak punah disebabkan tangan-tangan manusia yang tidak bertanggungjawab. Baiklah murid-murid, seterusnya kita masuk kepada objektif pembelajaran kita yang ketiga, iaitu perlakuan yang dilarang terhadap haiwan. Baiklah murid-murid, kita lihat perlakuan yang pertama, memusnahkan habitat haiwan. Jadi kita tidak boleh memusnahkan habitat ataupun tempat tinggal haiwan, kerana ia adalah suatu perbuatan yang tidak baik. Sebagai contoh, kalau kita berjumpa sarang burung di atas pokok, jangan sekali-kali kita usik dia atau kacau dia, sehingga boleh merosakkan sarang tersebut. Dia kesian kepada burung tersebut, dekat mana lagi dia nak duduk, kita nak tinggal. Sekiranya
saran dia kita bubuhkan ataupun kita rosakkan. Okey, yang kedua murid-murid, perlakuan yang dilarang. Jangan membunuh haiwan dengan sengaja. Jangan kita membunuh haiwan ikut suka hati kita. Contoh, kita jumpa katakan kita jumpa kucing, kita belasah kucing tu. Jangan murid-murid. Itu sebab tu adalah satu perbuatan yang dilarang dalam Islam. Tapi kita ingat murid-murid, tapi kita boleh membunuh haiwan dengan cara yang betul. Sebagai contoh, kalau kita nak sembelih ayam, boleh, tak ada masalah. Kita boleh bunuh ayam dengan cara sembelih. Tapi kita mestilah menggunakan alatan yang betul. Contoh, pisau yang tajam dan sebagainya. Dan yang ketiga ialah jangan menyeksa haiwan. Ingat murid-murid, sekiranya kita dah tak mahu lagi bela haiwan kita, maka kita boleh lepaskan dia, ataupun kita boleh beri kepada orang lain agar binatang tersebut dapat dirawat, diuruskan dengan baik, supaya binatang itu tidak terseksa. Kesian kat dia. Baiklah murid-murid, sebagai rumusan pembelajaran kita pada hari ini, manusia dituntut supaya kasih dan berlaku ihsan terhadap haiwan. Baiklah murid-murid, Ustaz rasa sampai di sini perjumpaan kita pada kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita belajar pada hari ini, murid-murid dapat menerima dan memahaminya dengan baik, serta dapat mengamalkannya dalam kehidupan seharian kita. Ustaz doakan semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Ustaz juga memohon maaf sekiranya terdapat kesalahan dan kesilapan semasa Ustaz memberi penerangan tadi. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Semoga terus cemerlang, lindung diri, lindung semua.